Assalamualaikum dan selamat petang semua. Hari ini saya Nur Atika binti Johan bernama matriks D2019-1087-814 akan membentangkan gaya pembelajaran dan pelbagai kecerdasan ganda dan implikasinya dalam pengajaran. Baiklah, teruskan dengan definisi. Definisi gaya pembelajaran ialah gaya pembelajaran merupakan pendekatan atau cara bagaimana seseorang itu belajar dalam memperolehi pengetahuan, iaitu dari Dr. Rakbir Kaur Joginder Singh 2012, bermaksud cara seorang individu untuk memperolehi pengetahuan. Seterusnya ialah definisi daripada Dunn dan Dunn 1978 dalam buku Teaching Students Through Their Individual Learning Styles, A Practical Approach, merujukkan gaya pembelajaran ini sebagai cara seseorang individu untuk menumpukan perhatiannya untuk memahami dan mengingati sesuatu maklumat atau kemahiran baru. Maksudnya di sini, gaya pembelajaran ini ialah cara seseorang individu itu untuk memahami ataupun mengingati sesuatu pembelajaran ataupun topik yang diajarkan. Seterusnya daripada Peterson 1971 mentakrifkan gaya pembelajaran sebagai pendekatan yang digemari oleh seorang pelajar. Maksudnya gaya pembelajaran ini adalah berbeza mengikut setiap pelajar. Ada pelajar yang suka dengan gaya pembelajaran ini, ada sesetengah pelajar yang tidak boleh mengikuti gaya pembelajaran ini. Maksudnya setiap pelajar itu mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza-beza. Seterusnya kita beralih kepada 3 bentuk gaya pembelajaran. Yang pertama ialah gaya pembelajaran visual. Gaya pembelajaran visual, ciri-ciri pembelajaran visual ialah mengingati apa yang dibaca atau ditonton. Dan seterusnya, pelajar yang mempunyai pembelajaran visual ini biasanya tidak mengingati apa yang didengar dalam tempoh masa yang panjang. Maksudnya dia tak suka dengan benda yang panjang, tapi dia lebih suka membaca ataupun membuat bacaan sendiri untuk mengingati sesuatu perkara. Seterusnya, pelajar dengan pembelajaran visual juga berfikir dalam bentuk gambar atau rajah dan boleh menggambarkannya dengan baik. Seterusnya mempunyai imajinasi yang baik, menguasai pelbagai maklumat berdasarkan rajah, mengingati wajah seseorang dan bukannya nama. Maksudnya di sini dia mengingat sesuatu perkara tersebut melalui visual ataupun penglihatan dirinya lah. Seterusnya ialah menulis laporan dengan baik berbanding lisan. Maksudnya pelajar dengan dominan visual ini biasanya lisan dia agak kurang sedikit berbanding dengan dia punya penulisan. Maksudnya dia lebih gemar berkaitan penulisan ataupun bacaan. Jika dilihat di sini, pelajar dengan dominan visual ini biasanya belajar melalui penglihatan, suka arahan bertulis, catat nota lengkap ketika kuliah dan suka menggunakan warna highlighter untuk menanda nota penting. Maksudnya dia lebih suka menulis lah berbanding mendengar. Kemudian dia belajar dengan baik apabila melibatkan carta, rajah, bahan edaran, gambar dan bahan ilustrasi. Kemudian dia juga mudah mengingat secara visual dengan lengkap dan memilih untuk melihat ketika belajar. Pelajar dengan dominan visual juga lebih suka tempat yang sunyi ketika belajar. Seterusnya ialah gaya pembelajaran auditory. Ciri-ciri pembelajaran auditory ialah boleh mengingati apa yang didengar dalam kuliah, persembahan ataupun perbualan yang baik. Maksudnya dia lebih gemar mendengar berbanding dengan menulis ataupun membaca. Kemudian bercakap semasa mereka menulis atau mengambil nota. Maksudnya ketika dia belajar ataupun menulis nota, dia lebih gemar bercakap semasa menulis untuk mengingatlah apa yang ditulisnya. Okey, kemudian penyampai maklumat yang baik. Pelajar dengan pembelajaran auditori ini juga menyampaikan maklumat dengan baik, kemudian boleh mengingat dengan baik apa yang didengar, terutama yang melibatkan pengulangan. Seterusnya adalah boleh membentang dengan baik walaupun hanya mempunyai sedikit maklumat berkaitan dengan konsep sesuatu perkara lah. Jika dilihat di sini, pelajar dengan dominan auditory suka bercakap. Dia ada dua bahagian, iaitu dia bercakap dan mendengar. Apabila bercakap, dia suka bercakap, tunjukkan melalui perkataan, ingatan kukuh melalui pengulangan. Maksudnya dia lebih mudah mengingat sesuatu perkara apabila perkara tersebut diulang-ulang lah. Kemudian di bahagian mendengar pula, pelajar dominan auditory ini merupakan pendengar yang baik, tumpuan kepada audio berbanding visual. Maksudnya dia kurang gemar melihat visual ataupun gambar dan lebih memilih untuk mendengar lah dan suka bertanya untuk mendapatkan maklumat lah ataupun maklumat tambahan, informasi tambahan. Seterusnya ialah gaya pembelajaran kinestetik.
Ciri-ciri pembelajaran kinestetik ialah suka bergerak sepanjang masa dan tidak suka duduk diam ketika belajar. Pelajar dengan dominan kinestetik juga sentiasa cergas dan aktif tetapi kurang bercakap, tidak seperti dominan auditori tadi. Mereka juga suka menggunakan peralatan, meletakkan kembali dan belajar bagaimana ia berfungsi. Kemudian memerlukan pengalaman konkret untuk bertindak bagi membantu pembelajaran. Maksudnya dia lebih suka melalui sesuatu pengalaman untuk memudahkan dia untuk memahami sesuatu perkara. Jika dilihat di sini, pelajar dengan dominan kinestetik belajar melalui pergerakan, melakukan dan sentuhan, perlukan masa rehat yang kerap ketika belajar, suka mengunyah gula getah ataupun makanan ringan ketika belajar. Itu dia suka makan lah untuk belajar dan untuk mengingati sesuatu perkara. Dia juga suka berdiri daripada duduk apabila belajar sesuatu perkara yang baru. Maksudnya dia excited berbanding dua lagi dominan tadi. Penghayatan tinggi juga dan suka belajar melalui penyertaan aktif. Suka bergerak apabila bercakap ataupun mendengar. Seterusnya kita beralih kepada kecerdasan pelbagai Gardner. Kecerdasan pelbagai Gardner ni merujuk kepada kebolehan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan, kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan, kebolehan menghasilkan sesuatu ataupun menyumbang khidmat yang dianggap berguna dalam budaya masing-masing. Dan terdapat 7 jenis kecerdasan Gardner. Saya rasa semua pun tahu, pernah belajar ni di subjek KPP 3014, iaitu dalam Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence 1983, Howard Gardner mengemukakan 7 jenis kecerdasan. Tetapi bilangan kecerdasan ini tidak terhad kepada yang dikemukakannya sahajalah. Setiap satu daripada 7 kecerdasan ini mempunyai sub kecerdasan lagi. Okay, baiklah kita beralih kepada yang pertama, iaitu kecerdasan berkaitan objek. Kecerdasan berkaitan objek terbahagi kepada 3, iaitu kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logik matematik dan kecerdasan visual ruang. Jika kita lihat kepada kecerdasan verbal linguistik, ini maksud kebolehan seorang pelajar itu berfikir dengan perkataan, menggunakan bahasa atau untuk menyatakan atau aras memahami maksud yang kompleks. Maksudnya di sini dia lebih gemar menggunakan bahasa lah, lebih kepada bahasa ataupun kesusastraan seperti itu. Jika kita lihat di sini, kecerdasan verbal linguistik ini biasanya kita temui dalam kalangan penulis buku, pengajar, jurnalis, membaca berita, penceramah, ahli politik yang sering berucap dan menunjukkan kecerdasan linguistik yang tinggi lah. Maksudnya dia boleh bercakap dengan baik, boleh berkomunikasi dengan baik di hadapan halayak ramai. Seterusnya ialah kecerdasan logik matematik. Kecerdasan ini membolehkan seseorang mengira dengan mudah atau menyelesaikan masalah matematik yang kompleks. Biasanya kita temui dalam kalangan saintis, ahli matematik, akuntan, jurutera, pengatur cara komputer yang menunjukkan kebolehan logik matematik yang tinggi. Maksudnya mereka lebih gemar nombor ataupun hal-hal yang melibatkan pengiraan lah. Seterusnya kecerdasan visual ruang. Kecerdasan visual ruang ini ialah kebolehan seseorang itu untuk berfikir dalam 3 dimensi. Maksudnya dia boleh bayangkan sesuatu perkara itu, contohnya lukisan cawan, tetapi dia boleh bayangkan cawan tu sebagai, cawan tu 2D tapi 2 dimension, tapi dia boleh bayangkan secara 3D. Maksudnya dia ada kecerdasan visual ruang lah. Kebolehan melihat imej luar dan dalam, mencipta, menukar atau mengubah suai imej tersebut. Maksudnya dia kreatif. Selain itu dia juga mempunyai kebolehan untuk melayari ruang dan kebolehan menghasilkan ataupun memahami maklumat grafik. Biasanya kita temui dalam kalangan pelaut, pilot, pelukis, arkitek, pengukir batu, kerana mereka antara orang yang mempunyai kecerdasan visual ruang. Yang sangat baiklah. Seterusnya ialah kecerdasan bebas. Kecerdasan bebas yang terbahagi kepada 2, iaitu kecerdasan kinestetik dan kecerdasan muzik. Kecerdasan kinestetik ini merupakan kebolehan memanipulasi objek dan mencapai kemahiran fizikal yang tinggi. Kebolehan menggunakan tubuh badan untuk survival. Maksudnya dia lebih suka menggunakan pergerakan ataupun menggunakan tubuh badannya untuk melakukan sesuatu perkara. Biasanya kecerdasan kinestetik ini kita temui dalam kalangan penari, pelakon, ahli sukan, pencipta dato bedah, pemandu kereta lumba dan lain-lain, kerana mereka sering menggunakan kecerdasan kinestetik untuk menjalankan suatu perkara lah ataupun tugas mereka.
Seterusnya kecerdasan muzik. Kecerdasan muzik, pelajar yang punya kecerdasan muzik biasanya dapat dilihat pada individu yang sensitif kepada bunyi, melodi, ritma dan nada. Contohnya dalam kalangan penghibur, pencipta, konduktor, terak, recording, pembuat alat muzik dan lain-lain. Maksudnya mereka mempunyai minat terhadap muzik dan suka akan melodi dan bunyi lah. Seterusnya ialah kecerdasan berkaitan manusia. Kecerdasan berkaitan manusia terbahagi kepada dua, iaitu kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan interpersonal ini maksudnya kebolehan seseorang itu untuk memahami dan berinteraksi dengan baik. Maksudnya dengan orang lain. Kecerdasan dia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya dalam kalangan ahli politik, guru, pemimpin, agama, kaunselor, jurujual dan lain-lain. Maksudnya mereka mempunyai kemahiran komunikasi yang baiklah dengan orang lain, contohnya seperti guru dan murid. Maksudnya guru itu bijaklah ataupun mahir dalam kecerdasan interpersonal, iaitu dengan murid-murid, bergaul dan komunikasi dengan murid-muridnya dengan baik. Seterusnya kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan interpersonal ni dia adalah bertentanganlah dengan kecerdasan interpersonal. Maksudnya kebolehan membina persepsi tentang diri sendiri. Maksudnya dengan diri sendiri. Komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya menggunakan pengetahuan tersebut untuk merancang dan menentukan tujuan diri. Ditemui dalam kalangan novelis, kaunselor, ahli falsafah, ahli psikologi dan ahli mistik. Akhir sekali adalah implikasi kecerdasan pelbagai kat ini dalam pengajaran. Implikasi yang pertama ialah guru dapat mempelbagaikan teknik pengajaran. Hal ini kerana kecerdasan pelbagai ini tadi membolehkan guru untuk menjadi lebih kreatif dan mengembangkan kecerdasan dan potensi murid. Contohnya kecerdasan pelbagai ini juga boleh digabungkan kerana tak semua pelajar hanya tertumpu terhadap satu kecerdasan pelbagai saja. Boleh juga digabungkan agar potensi diri murid itu dapat dikembangkan lagi lah. Contohnya kecerdasan visual, kecerdasan interpersonal tadi dan kecerdasan linguistik, verbal linguistik. Boleh digabungkan. Seterusnya adalah pelajar belajar arahkan diri dan dengan memulakan dan menyiapkan projek pilihan mereka. Maksudnya mengikut kecerdasan yang mereka mempunyai kecerdasan sendiri kan. Pelajar ni mempunyai kecerdasan ataupun kecerdasan sendiri, jadi mereka boleh menyiapkan projek pilihan mereka dengan kecerdasan yang mereka adalah, tak perlu dipaksa. Seterusnya adalah persekitaran pembelajaran, itu menyediakan pengalaman pembelajaran yang melibatkan pelajar untuk membina tujuh kecerdasan. Maksudnya guru tadi dia akan menggunakan teknik pengajaran yang membolehkan pengalaman pembelajaran pelajar tersebut melibatkan hal yang boleh membina tujuh kecerdasan pelbagai tadi. Seterusnya ialah kurikulum seimbang, iaitu memberi peluang kepada murid untuk meneroka dan mengembangkan tujuh kecerdasan mereka. Seterusnya ialah membantu guru untuk merancang pengajaran. Guru dapat merancang apa yang patut diberikan kepada murid tentang cara pengajaran, penekanan dan pemfokusan sewaktu dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya membantu guru untuk merancang pengajaran. Sama seperti tadi, guru dapat merancang apa yang patut diberikan kepada murid tentang cara pengajaran, penekanan dan pemfokusan sewaktu dalam sesi PDP lah. Akhir sekali, guru dapat mengasah bakat pelajar dengan kefahaman yang kukuh terhadap teori kecerdasan pelbagai ini. Guru boleh mengenal pasti cita rasa pelajar dengan tepat untuk membantu membangunkan daya kreativiti pelajar tersebut. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Atika. Okey, hari ini kita sempat